Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam sesi bedah buku bersama Cikgu Daniel. InsyaAllah pada hari ini saya ingin membedah secara ringkas buku yang bertajuk Membongkar Misteri Tamadun Awal Dunia, Pandang Sisi Peradaban Manusia Mesopotamia, yang ditulis oleh Muhammad Daniel bin Ramli, dicetak oleh Hijaz Record Publishing dan diterbitkan pada tahun 2018. Buku Mesopotamia ini mempunyai 181 halaman yang bercetak. Apa yang penulis ingin sampaikan dalam Mesopotamia ini hasrat penulis adalah untuk memurnikan sejarah atau untuk mencari titik pertemuan antara sejarah Mesopotamia yang ditulis oleh penulis Eropah atau Orientalis dengan kisah atau sirah kenabian yang berlaku di sekitar bumi Iraq lebih kurang 4,000 tahun yang lalu . Jadi disebabkan ingin mencari titik temu tersebut, maka penulis membuat manuskrip dan akhirnya diterbitkan dalam buku yang berjudul Mesopotamia atau Negara Antara Dua Sungai. Yang pertama kandungannya, buku ini dibahagikan kepada 7 bab. Bab yang pertama adalah latar belakang kemunculan tamadun. Latar belakang kemunculan tamadun. Penulis menerangkan tentang terminologi, istilah-istilah yang berkait dengan Mesopotamia, di mana latar tempat dan latar masanya, beberapa contoh negara-negara kota yang muncul dalam tamadun Mesopotamia itu sendiri. Seterusnya, tajuk yang kedua, bab yang kedua adalah sistem pemerintahan. Sesebuah tamadun itu tidak boleh berdiri atau gah lebih-lebih lagi merentas ribuan tahun jikalau tiada sistem pemerintahan yang kukuh. Maka penulis menerangkan tentang era-era pemerintahan atau senarai pemerintah dalam tamadun Mesopotamia yang terbagi kepada era selatan Mesopotamia, Lagash, Isin, Akkadia, Ur, Babylon, beberapa dinasti dan beberapa tokoh agung dalam dinasti, contohnya Sargon yang agung, Sargon the Great, Naram-Sin yang berkemungkinan besar dikaitkan dengan Namrud dalam sirah Nabi Ibrahim, Sennacherib, dan beberapa tokoh yang lain . Seterusnya ialah apa sistem ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat Mesopotamia itu sendiri . Biasalah sistem pertanian, peternakan, perdagangan, dan sosialnya berkait kepada karya-karya agung, contohnya Enuma Elish. Itu yang jarang didengar . Anda boleh rujuk dalam buku ini. Yang biasa didengar atau diketahui adalah epos Gilgamesh. Seterusnya ada lagi beberapa karya daripada sumber tamadun Mesopotamia, Atrahasis, Kodeks Hammurabi. Ini juga antara kodeks yang popular yang popular dalam persejarahan apabila kita bercerita mengenai perundangan atau undang-undang atau kod undang-undang Hammurabi. Seterusnya dalam bab 4, yang bab 4 ini yang agak menarik ini yang penulis ingin tengah-tengahkan misteri di sebalik monumen-monumen yang dibina dan kebanyakannya masih kekal pada hari ini. Walaupun ada sebahagiannya sudah hilang di telan zaman. Antaranya ialah zigurat.
zigurat yang masih ada pada hari ini. Jikalau kita singgah di negara Iraq ini sudah hilang cuma replikanya masih ada. Gerbang Ishtar atau Neo Babylon yang dikaitkan dengan pelbagai kisah-kisah science fictionnya Stargate. Dan seterusnya adalah ini yang silinder Gudia, dan yang saya rasa ini yang paling popular dalam pengetahuan umum, Taman Tergantung Babylon. Taman Tergantung Babylon merupakan hasil ciptaan atau binaan arkitektur dalam tamadun Mesopotamia yang dikaitkan dengan Nebuchadnezzar atau berkemungkinan besar dari sudut versi Arabnya adalah Raja Bukhtanasar. Dan ini adalah Menara Babel. Menara Babel ini antara monumen yang istimewa yang berkait dengan agama tetapi tidak dapat ditemui puing-puing runtuhannya. Dan seterusnya tajuk yang kelima tajuk yang kelima inilah tajuk yang punya hasrat besar penulis iaitu sejarah kenabian yang dipisahkan oleh orientalis. Sebenarnya terdapat beberapa orang nabi atau rasul yang berkemungkinan besar berdakwah pada zaman tamadun Mesopotamia ini. Antaranya adalah Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Banyak kisah banjir besar yang dikatakan berlaku di kawasan Mesopotamia itu sendiri. Seterusnya Nabi Ibrahim, kisah dengan Namrud Nabi Ibrahim, dan Nabi Yunus alaihissalam, kisah yang ditelan oleh ikan Nun, juga dikatakan berlaku di latar lokasinya di tamadun Mesopotamia. Dan yang terakhir adalah seperti biasa apabila sebuah tamadun itu dalam persejarah tamadun, apabila kita menceritakan mengenai tamadun, tidak boleh lari daripada permulaan, perkembangan, keemasan dan keruntuhan. Dan tajuk ke-6 adalah keruntuhan Mesopotamia itu sendiri. Anda boleh rujuk berlaku pelbagai faktor-faktor, mungkin faktor semula jadi dan juga faktor kemanusiaan yang menyebabkan runtuh. Dan akhir sekali penulis menutup karya Mesopotamia ini. Dan beberapa lampiran bibliografi Anda boleh rujuk. InsyaAllah sekian saja sesi bedah buku pada kali ini. Jikalau anda ingin mendalami sejarah Mesopotamia, anda boleh dapatkan buku Mesopotamia ini di pasaran. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain hari. Jangan lupa share dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.